Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula ya. Kalau tadi dari segi pelantikan, dan sekarang ni kalau dalam prinsip yang kelima, apa yang dikatakan dalam prinsip kelima? Anggota lembaga koperasi hendaklah yang berkaliber. Macam mana pula kita nak tengok berkaliber ni? Berkeupayaan dan berintegriti. Mempunyai kemahiran dan pengalaman yang wajar serta dapat memberi tumpuan dan komitmen kepada koperasi. Jadi di sini dia ada dah digariskan di dalam prinsip yang kelima ni berkenaan dengan kelayakan minimum untuk menjadi lembaga, kemudian keperluan-keperluan latihan. Sebab kita tahu untuk menjadi seorang yang berkaliber, berkeupayaan dan berintegriti, dia perlukan keperluan-keperluan tertentu ya. Macam contoh di sini, koperasi boleh wujudkan jawatan kuasa pencalonan, yang mana jawatan kuasa pencalonan ni dia akan membangunkan keperluan-keperluan minimum dari aspek kemahiran dan kompetensi seorang ALK. Jadi untuk jadi ALK, dia perlu isi borang, hantar kepada jawatan kuasa pencalonan, dan jawatan kuasa pencalonan dia akan menapis sama ada calon-calon ini layak ataupun tidak. Okey, dan seterusnya untuk memastikan lembaga yang dilantik ni mempunyai kemahiran dan pengalaman yang wajar. Jadi apa yang perlu dibuat? Maka lembaga ataupun koperasi perlu mewujudkan keperluan latihan kepada lembaga. Sebagai contohnya ialah ni salah satunya, datang kursus wajib. Kemudian koperasi boleh sediakan satu program orientasi dan pembelajaran berterusan untuk lembaga, untuk memastikan bahawa dia tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan, isu-isu semasa, strategi korporat dan tanggungjawab ALK. Ini yang utamalah. Dan kemudiannya ALK perlu diberi latihan yang lanjut dari semasa ke semasa ya. Yang mana kita tahu berkaitan dengan undang-undang, peraturan-peraturan yang relevan, yang mesti diambil tahu oleh seorang lembaga tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya jawatan, inilah untuk nak memastikan ALK dapat memberi tumpuan dan komitmen yang baik kepada koperasi. Jadi ada digariskan di sini bahawa sebagai ALK, dia tak bolehlah nak sapu semua, nak jadi anggota kepada semua koperasi. Jadi ada digariskan di sini, seorang lembaga boleh memegang jawatan pada satu masa hanya tidak melebihi 5 jawatan. 5 jawatan sahaja ya. Yang mana di sini kalau kata sebagai ALK, seorang itu dia memang orang yang penting, maka dia boleh mendapatkan kelulusan daripada pihak Suruhanjaya ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memegang lebih daripada yang telah ditetapkan ya. Kalau saya baca di sini ya, selaras dengan keperluan untuk mengelak situasi pencanggahan kepentingan dalam pengurusan koperasi. Ini koperasi kredit ALK tidak dibenarkan memegang jawatan lebih daripada satu. Maknanya dia kalau koperasi kredit hanya satu sahaja ya, supaya tidak akan berlaku pencanggahan kepentingan. Walau bagaimanapun ALK dibenarkan memegang jawatan lembaga di koperasi lain tertakluk kepada syarat yang berikut: koperasi asas, menengah dan atasan, sebuah sektor koperasi yang mempunyai sinergi dengan koperasi tersebut, kemudian koperasi dalam sektor yang berlainan, syarikat yang berasaskan keuntungan, dan kita tidak boleh memegang lebih daripada 5 jawatan ya. Ini adalah berkaitan dengan lembaga hendaklah memberikan tumpuan yang lebih dan komitmen kepada koperasi. Kita beralih kepada prinsip yang keenam ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana prinsip yang keenam ni adalah berkenaan dengan apa pula ni? Okey, kalau tadi tentang komitmen ya, sekarang ni
Okey, lembaga perlu bermesyuarat dan dibekalkan dengan maklumat yang menyeluruh, tepat dan terkini mengenai koperasi oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Ini adalah berkenaan dengan mesyuarat lembaga. Kita tahu kalau di dalam undang-undang kecil tuan-tuan, saya sediakan ni contoh undang-undang kecil seragam. Kita boleh lihat di dalam undang-undang kecil. Kalau dalam undang-undang kecil koperasi yang seragam ni, kita boleh tengok undang-undang kecil 30 berapa berapa banyak kali tempoh untuk mengadakan mesyuarat lembaga ni. Kita boleh tengok pada undang-undang kecil 39 yang mana di sini mesyuarat lembaga hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh ini terpulang pada koperasi sebulan, 2 bulan, tapi adalah sebaik-baiknya kita buat sama ada sebulan atau 2 bulan sekali, itu di bawah undang-undang kecil 39. Kenapa? Sebabnya lembaga perlu dibekalkan dengan maklumat. Kalau kata mesyuarat tu lebih daripada 3 bulan sekali, kita tak tahu apa nak jadi dekat koperasi kita. Terutama sekali berkenaan dengan kecairan keuangan kita. Cash money tak ada. Macam mana kita nak buat, nak jalankan perniagaan kita. Jadi di sini kalau kita lihat di sini apa yang perlu adalah berkenaan dengan maklumat kepada lembaga. Di sini ALK hendaklah mempunyai kemudahan untuk mendapatkan semua maklumat. Sebabnya ALK ataupun lembaga boleh mengakses dengan mudah di dalam koperasi demi untuk melaksanakan tugasan mereka. Dan seterusnya pihak pengurusan bertanggungjawab. Jadi di sini siapa yang bertanggungjawab untuk membekalkan maklumat ni? Dia adalah pihak pengurusan. Dan kemudiannya maklumat yang dibekalkan itu mestilah dia adalah dia punya orang kata latar belakang, keterangan apa semua tu, maknanya dia lengkap untuk diketahui dan dimaklumkan kepada lembaga, iaitu pihak pengurusan perlu sediakan. Dan lembaga hendaklah mewujudkan satu prosedur bagi ALK mendapat khidmat nasihat profesional dan bebas jika perlu. Maknanya dia ni kalau kata kita tak mahir dalam bidang-bidang tertentu, kita boleh dapatkan khidmat nasihat, tapi kita perlu wujudkan satu prosedur. Kerana lembaga juga harus ada kemudahan untuk mendapatkan akses secara bebas daripada pihak pengurusan kanan pada bila-bila masa. Itu adalah berkenaan dengan prinsip ke-6 yang mana lembaga perlu maknanya dia duduk bersama-sama bincang, iaitu perlu dibuat di mana? Di dalam mesyuarat dan dibekalkan dengan maklumat yang menyeluruh. Okey, kita lihat kepada prinsip yang seterusnya, iaitu prinsip yang ke-7 yang mana dalam prinsip ke-7 ni adalah berkenaan dengan penilaian rasmi dan berterusan terhadap keberkesanan keseluruhan lembaga dan ketua pegawai eksekutif. Makna di sini bila kita dilantik menjadi lembaga, kita perlu dinilai bukan hanya setahun sekali di dalam mesyuarat agung, tetapi dia perlu dinilai dari semasa ke semasa. Jadi siapa yang nak nilai ni? Okey, kalau di dalam buku panduan tadbir urus ni, dia nyatakan di sini adalah penilaian ni dibuat oleh siapa? Maknanya dia di sini jawatan kuasa pencalonan seharusnya mengambil peluang untuk berbincang secara peribadi dan berterus terang dengan setiap ALK mengenai sumbangan dan prestasi mereka secara berterusan. Jadi di sini bila kita wujudkan jawatan kuasa pencalonan, bukan saja masa pencalonan saja, dia jawatan kuasa ini akan bekerja sepanjang masa yang mana dia akan memantau prestasi dan akan dibuat penilaian rasmi secara berterusan. Kalau kata lembaga tu tak buat kerja, maka dia boleh panggil, nasihatkan untuk memastikan orang kata prestasi lembaga tersebut akan orang kata ada improvement lah, ada penambahbaikan Sama juga dengan ketua pegawai eksekutif yang merupakan pegawai kepada pegawai koperasi, yang mana ini akan dinilai oleh lembaga sendiri. Di sini lembaga dia kena buatlah
kriteria-kriteria KPI untuk menilai prestasi ketua pegawai eksekutif itu. Itu adalah sebahagian ataupun daripada prinsip-prinsip. Kita dah pergi daripada prinsip pertama sampai ke-7. Bila kita dah lantik, kita kena nilai pula bukan sahaja kepada lembaga, malah kepada ketua pegawai eksekutif untuk memastikan KPI, Key Performance Indicator, makna dia pencapaian itu akan terlaksana ataupun dicapai. Jadi kita akan pergi kepada prinsip yang seterusnya sebentar.